Selamat pagi dan salam sejahtera Asia kepada anda yang berada di rumah maupun di luar rumah. Kepada anda yang berada di rumah, saya pasti anda sedang patuh PKP sekarang ini, dan kepada anda yang berada di luar rumah pula, mungkin anda antara mereka yang menjalankan essential service. Baik, hari ini 15 Jun 2021 iaitu hari Selasa. Kita harapkan hari anda sentiasa produktif, ceria dan juga anda sihat-sihat sahaja. Dan selain daripada itu, kepada anda yang belum lagi mengikuti kami di laman sosial, tolonglah ikuti kami di Facebook dan juga Instagram Sejahtera Asia. Dan kepada anda yang terlepas rancangan sebelum ini, anda boleh tonton semula di YouTube, type sahaja Sejahtera Asia. Dan hari ini saya tidak keseorangan dan juga tidak berdua, tidak bertiga namun berempat. Jadi nanti kita akan ada Wan Alif, kita akan bersama dengan Wan Alif, abang pantun kita. Dan juga di slot yang seterusnya, of course di slot pendidikan, kita ada Cikgu Azila. Jadi kepada ibu bapa di luar sana, kepada anak-anak mereka yang masih tidur, bangunkan mereka, minta mereka bangun sama-sama sertai kelas Cikgu Azila nanti. Dan hari ini topik kita agak istimewa, di mana berkenaan dengan Hari Penderma Darah Sedunia 2021, iaitu semalam 14 Jun setiap tahun diisytiharkan sebagai Hari Penderma Darah Sedunia oleh Pertubuhan Kesihatan Sedunia untuk menggalakkan masyarakat menderma darah untuk menyelamatkan orang lain, dan temanya tidak lari iaitu adalah derma darah, teruskan nadi kehidupan insan yang memerlukan. Jadi hari ini kita akan bersama dengan tetamu istimewa kita untuk berkongsi lebih lanjut mengenai topik kita pada hari ini, iaitu Dr. Muhammad Masrin bin Muhammad Zahrin, Ketua Perkhidmatan Transfusi dan Bank Darah Negeri Sarawak. Selamat pagi doktor, apa khabar? Selamat pagi, khabar baik. Sihat ya doktor? Sihat Jessica. Sihat. Sebenarnya doktor ni asalnya daripada Semenanjung, betul tak? Betul. Tapi dah menetap dekat Sarawak ni selama 10 tahun. Ya, saya. Agak lama dah pandai cakap Sarawak ya? Boleh sikit-sikit. Okey, jadi doktor, kita terus ke soalan. Okey, seperti yang kita tahu, ada banyak program yang telah diadakan bersempena dengan kempen Hari Penderma Darah Sedunia 2021 sepanjang bulan Jun ini. So, setakat ini bagaimana respon orang ramai terhadap aktiviti tersebut, doktor? Alright, baik. Sebenarnya pada bulan Jun ini, masa PKP 3.0 ni, kita dapati selepas masa bulan Ramadan, puasa lepas dan Hari Raya Aidilfitri dan Gawai, kita nampak penurunan untuk orang awam datang menderma darah sebanyak 40%. Jadi pada bulan Jun ini, kita mengambil kesempatan sempena Hari Penderma Darah Sedunia, iaitu yang seperti Jessica cerita tadi, sempena WHO ini dia mengiktiraf 14 Jun sebagai Hari Penderma Darah Sedunia. So Hari Penderma Darah Sedunia ini adalah dia bukan sesuatu yang baru. Dia dah lama dah kita sambut seluruh dunia di kempen global. Dah 17 tahun daripada 2004 sehingga tahun 2001 ini. So jadinya kesempatan ini kami memilih tarikh 19 Jun ini di peringkat kebangsaan, dan seluruh Malaysia akan menyambutnya sepanjang bulan Jun ini. So jadi kita telah adakan daripada awal 1 Jun bulan Jun ini, dan kita dapati respon terhadap masyarakat kepada aktiviti yang kita anjurkan ini sangat baik. So jadinya di peringkat kebangsaan kita akan melakukan aktiviti ini secara maya pada 19 Jun Sabtu ini. Boleh ikuti kami di Facebook Live Jabatan Kesihatan Negeri Sarawak, dan dikongsikan juga dengan Facebook Live Kementerian Kesihatan Malaysia dan Pusat Darah Negara. So jadinya semalam kami telah menganjurkan beberapa aktiviti. Aktivitinya mengikut SOP dan norma-norma barulah. Okey, jadinya macam Sarawak semalam kami dapat sasarkan yang kita perlu, sebab kita perlu dalam 150 beg sehari di Sarawak ni. So, jadi semalam bila saya tanya saya punya pegawai tu, memang kutipan hampir dalam 151 hari. So jadi ini menunjukkan keberkesanan, awareness yang kita buat, kesedaran yang kita buat, masyarakat tampil menderma darah. Particularly kalau kita boleh tengok terutamanya golongan belia, yang golongan muda ni yang pertama kali yang datang. So kita betul nak minta mereka ni tampil secara kerap
menjadikan benda berdarah ini sebagai budaya gaya hidup sihat. Betul, saya sedikit setuju dekat sana sebab ada antara kalangan anak muda, mereka sendiri tak tahu mereka tu adalah jenis apa sebab mereka memang tak pernah menderma juga. Dan juga untuk program pusat pendermaan darah statik memang ada ya, di mana dijalankan iaitu pada semalam 14 Jun. Dan juga program ini antara program yang membantu meningkatkan lagi golongan-golongan anak muda ataupun golongan-golongan masyarakat menderma darah. So bagaimana dengan program-program yang lain selain daripada pusat pendermaan darah statik ni? Baik, bila keadaan ini terjadi, pandemik melanda kita, kita sentiasa mempromosi kepada masyarakat secara dalam media masa, media sosial. Kita mengatakan kutipan darah ini adalah satu perkhidmatan esensial yang betul perlu. So kita mengatakan bila seseorang itu menderma darah, seseorang itu tidak akan mendapat COVID. Kajian menunjukkan bila kita tanya juga dengan WHO, kita tanya dengan KKM, tidak mendapat COVID. Dan dia sebab virus COVID ini adalah respiratory, dia attack respiratory. So jadi tidak ada masalah pun dengan kaitan pun bila kita menderma darah. So jadi tidak ada masalah sebab kita sentiasa membuat norma-norma baru yang dilakukan. Okey, jadi bila pandemik ini berlaku, 3 faktor yang kita dapati masyarakat gusar atau risau nak keluar menderma darah. Jadi mereka dirisau dijangkiti COVID. Yang kedua, ramai penganjur yang sebelum ini kita dah rancang. Kita sebenarnya kita dah rancang sebulan atau 3 bulan sebelum tu. Macam bulan Jun ni kita sasarkan lebih kurang 1,600 untuk di Kuching sahaja. 1,600 pine sebulan. Jadi bila keadaan ini PKP 3.0, banyak tempat-tempat tak boleh buat dan sebagainya, mereka penganjur kempen derma darah ini, mereka postponekan atau batalkan kempen tersebut. Jadi kami sasaran yang dibatalkan sejumlah dalam 1,200. Itu memang banyak. So jadi kami kena mencari alternatif atau strategi yang buat sesuatu tempat yang boleh luas, yang selamat, di mana penganjur ini boleh datang ke situ. So jadinya semalam memang kita buka satu tempat tu di Majma' Convention Center, belakang Wisma Hupo. So ini memang strategik. So memang tempat luas boleh. So jadi saya mintalah masyarakat di luar sana boleh datang di sialah di Majma' Convention Center. Kami buka daripada Isnin hingga Jumaat. So jadi batalkan. Jadi dengan PKP ni juga kebatasan. Kita nak keluar. Ada yang work from home, yang pelajar universiti yang selalu pergi ke universiti, college, mereka belajar secara online. So jadi kita agak terbatas. So kita melakukan aktiviti ini, kita buat dan masyarakat juga takut rasa ni macam stigma lah. Mereka bimbang sebab tabur darah ni kebanyakan terletak di hospital. Akan tetapi macam di Hospital Umum Sarawak, di Sibu, di Miri, tabung darah terletak berasingan dengan laluan pesakit. Dia tak sama sejauh. Macam di Hospital Umum Sarawak, pusat tabung darah ni terletak di DCC, iaitu Daycare Center. Daycare Center ni jauh daripada main block, iaitu ward pesakit dalam lebih kurang 300 meter. So jadi memang, tetapi kita sentiasa mengingatkan masyarakat maksudnya tampil menderma darah. Sebab tu kita buat strategi di luar hospital supaya masyarakat ni. Dan lain-lain cara yang kita buat, kita ada database penderma yang derma sebelum ini. So kita bagi SMS blast. Kita WhatsApp, kita call seorang-seorang untuk penderma Jessica untuk datang. So kita nampak respon yang baik lah. Yang baik. So sepanjang program yang dijalankan oleh pihak anda, memang program itu mendapat sambutan daripada ramai dan memberikan kesedaran kepada semua orang. Seterusnya, bagaimana ada ramai lagi yang masih kurang tahu mengenai basic information berkaitan dengan aktiviti derma darah ni. Bagaimana mungkin untuk dimaklumkan ataupun diwawarkan kepada semua selain daripada menggunakan social media? Okey, baik. Kita ada dengan kerjasama rakan-rakan media, kita ada salurkan melalui media massa dan televisyen dan radio serta surat khabar. Yang ini memang kita alu-alukanlah dengan kerjasama, dan kita juga sentiasa memaklumkan berkenaan norma-norma baru yang kita
kita jalankan. Ya. Contohnya kita ada melakukan sentiasa. Yang ini our staff, kita punya kaki tangan di hospital, di tabung darah sentiasa mengamalkan PPE. Kita ada train untuk menjalankan disinfection. Setiap pendema darah tu setiap proses dema darah tu, katil tu kami bersihkan. Even peralatan tu semua kita bersihkan. So jadi kalau tidak usah bimbanglah jika ada takut, ada risiko ni. And then kalau kita buat sesuatu aktiviti tu atau tempat tu, kita buat crowd control. Kita adakan, katakan satu tempat aktiviti ni lebih kurang 100 orang sasaran misalkan kata. So jadi kita katakan sampai 100 orang tu, kalau misalnya kata overshoot target 150, kita kata look kawal sebab kita nak jaga penjarakan fizikal. That's why kita nak sentiasa ni. And then kita selain daripada yang tadi tu social media tadi betul, kita berterusan kita mengadakan kempen-kempen sebegini dengan kita punya stakeholder yang lain seperti macam Jabatan Kesihatan Negeri Sarawak, KKM, Pusat Darah Negara dan tabung-tabung darah lain. Kita sentiasa, dan Hari Pendema Darah Sedunia ini adalah satu platform yang sangat baik di mana biasanya kita masyarakat, doktor, kita punya public relation officer, kita punya staff, kita punya pesakit, kita punya stakeholder duduk bersama berbincang. Bukan duduk bersama, maksudnya berbincang berkaitan dema darah, hal-hal berkaitan dema darah. So jadi dengan ini masyarakat kita ambil peluang ini tanya. Banyak yang contohnya fakta dengan mitos. Mitos tu yang selalu kita nak bagi masyarakat apa dia maklumat yang tepat, bagaimana yang tepat. So jadi sempena sambutan peringkat kebangsaan secara maya, saya mohon kita bermula 9.30 pagi Sabtu ini, Sabtu tu di Facebook Live Jabatan Kesihatan Negeri Sarawak, kita akan kupas segala fakta, mitos. Kita adakan beberapa aktiviti seperti terima kasih selamatkan nyawaku. Yang ini ada segmen khas, maksudnya pesakit dia kongsi pengalaman mereka. Dan kita ada segmen gaya hidup sihat, iaitu blood donor virtual run, dan diakhiri dengan majlis perasmian peringkat kebangsaan. Dan bukan itu saja, pada kita berhenti dan malamnya pukul 8.30 kita ada webinar khas. Webinar khas iaitu kita punya tetamu jemputan Tan Sri Dr. Jamilah Mahmud, iaitu penasihat Perdana Menteri, dan pengarah Pusat Darah Negara Dr. Nuriyati Abu Amin akan membincangkan, akan mengupas isu berkenaan aktiviti sukarelawan dan keperluan darah. Apakah rakyat Malaysia perlu tahu? So jadi dengan input-input yang kami sediakan ini, kami dapat memberi maklumat yang tepat supaya masyarakat bertindak untuk tampil menderma darah, especially terutamanya yang belum pernah derma. Dia menjadikan amalan menderma secara kerap, secara sebagai budaya gaya hidup sihat. Ya, terima kasih Doktor, dan banyak lagi usaha yang telah dilakukan. Semoga program ini akan berjalan dengan lancar. Sepertinya pihak media juga memainkan peranan seperti yang dilakukan oleh Sejahtera Asia mempromosi program ini. Jadi kita akan berehat sebentar, kita akan kembali selepas ini hanya dalam Sejahtera Asia.
lagi dalam Sejahtera Asia dan topik yang kita bincang hari ini semestinya berkenaan dengan Hari Penderma Darah Sedunia 2021 yang diadakan semalam sebenarnya. Dan hari ini kita masih lagi bersama dengan Dr. Muhammad Masrin bin Muhammad Zarin, Ketua Perkhidmatan Transfusi dan Bank Darah Negeri Sarawak. Jadi doktor, kita nak terus ke soalan yang seterusnya. Melihat kepada konteks di Sarawak, setelah bertahun-tahun kita mengadakan kempen menderma darah, setakat ini berapa ramai atau peratus jumlah penduduk Sarawak atau Kuching yang telah mendaftar menjadi penerima darah? Okey, baik. Sebenarnya masyarakat Sarawak ni adalah sangat prihatin, sangat-sangat prihatin. Sebagai contoh, kita dapati pada tahun 2010 sejumlah 40,000 penderma yang menderma darah pada setiap tahun. Kemudian dia meningkat pada 2019 iaitu 53,000 penderma darah. Berjaya kita dapat kutip beg darah. So jadi ini menunjukkan peningkatan yang sangat baik. Walaupun tahun pandemik tahun lepas kita mengalami pengurangan. Kalau kita tengok dari segi kadar pula, peratus yang berderma adalah 1.9%. So jumlah ini kita boleh banggakan dengan walaupun dia maksudnya bawah sedikit daripada negeri lain dalam 2.0, 2.1 sehingga 2.3%. Kalau dalam Malaysia dia punya kadar iaitu 2.3% lah. Tetapi kalau kita nak pergi ke negara maju, menuju negara maju, kita perlu capai dalam 3%. Tetapi walaupun kami lihat dengan kita punya keluasan tanah Sarawak ni 50% penduduk di urban, 50% di rural, kita dapati memang ini yang menyebabkan kita punya jumlah itu 1.9 itu masih relevan. Dia okey. So jadi dari segi peratus ini bila dia tampil memang kita dapat ramai penderma yang konsisten, yang regular, yang menderma sebelum ini, penderma yang baru juga, dan kita tengok majoriti lelaki dan wanita ada peningkatan setiap tahun. Ada peningkatan. Seperti yang Dr. Malam tadi, mula-mula memang 40,000 saja, tapi selepas tu dinaikkan sebanyak 53,000. Dan sekarang ni jumlah yang konsisten sebenarnya itu berapa yang menderma, yang sering menderma? Yang sering menderma itu adalah 80%. 80%, sangat banyak. Sangat banyak. Itu KPI kita dalam 60%. So itu dah menunjukkan. Walaupun semasa pandemik ini kita dapati penderma yang baru tu kurang sedikit. Berbanding tahun sebelum ini. So jadi memang mungkin mereka ni tak tahu atas mekanisme untuk keluar menderma darah. Mungkin dia tak tahu bagaimana nak dapatkan sumber maklumat. So jadi mudah saja boleh layari laman sesawang Pusat Darah Negara www.pdn.gov.my. Di situ ada semua maklumat. Macam kita nak menderma ni, kita mesti bersedia. So jadi kita minta semua rakyat Sarawak cari maklumat yang tepat dan betul untuk kita bersedia. So jadi itulah masyarakat Sarawak ni sangat perhatian. Kita boleh nampaklah peningkatan dari tahun ke tahun. Saya setuju. Dan juga mungkin bagi ramai orang dia mungkin merasa malas nak Google search ke apa ke cari maklumat. Mungkin doktor boleh kongsikan apa antara kriteria penting supaya seseorang boleh menyertai derma darah ni. Kriteria dia mungkin dari segi umur sebagainya. Ya. Boleh disimpul dengan mudah. Penderma darah ni kita nak menjaga keselamatan pesakit yang menerima darah. Itu pertama. Betul. Yang kedua, kita nak menjaga kesejahteraan dan keselamatan penderma itu sendiri. So jadi yang pertama perlu sihat. Penderma itu perlu sihat, tidak demam, batuk, sesama. Kedua, dia perlu berumur 18 tahun ke atas. Umur 17 tahun tu boleh, tetapi perlu dapat konsen, kebenaran daripada ibu bapa dan penjaga. So jadi perlu cukup tidur, sekurang-kurangnya 5 jam. Waktu sekarang ni yang tengah Euro 2020 kan. Mungkin ramai yang belia di luar sana tengok TV pukul 3 pagi tak cukup tu. Pastikan makna menderma tu kami buka sampai petang. Pastikan tidur cukup 5 jam. Minimal 5 jam untuk dia berdarah. Sebab kita tak nak penderma tu pening sebagainya.
Dan ini penting, ramai orang ingatkan pasal berkaitan darah aja perlu puasa dan sebagainya. Tidak, perlu makan. Perlu makan. Perlu makan, minum air secukupnya. Sebab kita tak nak penderma tu pening. Ya, sebab mindset orang selama ni kena puasa. Sebab nak derma kena puasa dahulu, kosongkan perut baru boleh derma darah. Tapi sebenarnya kena makan. Kena makan. Kena makan, kena breakfast. Ambil vegetable biasa, kita punya rutin makan biasa tu. Okey. Dan yang penting kita nak penderma tu jujur dengan kita. Kalau kita penderma tu ada masalah kesihatan, lepas tu ada makan ubat dan sebagainya. Kalau boleh lebih baik bawa ubat, kita boleh tengok. Dan yang penting sekali yang terakhir adalah tidak ada cara hidup berisiko tinggi seperti buat seks rambang, seks bersama jantina atau ambil dadah secara suntikan. So golongan ni tak boleh benda berdarah. Tidak boleh. Tu jujur tu kena penting ya, kena bagi tahu semua maklumat itu supaya saya dapat menyelamatkan penerima darah tu sendiri ya. Ya, saya. Okey, dan juga sebab kita tahu kita memang menjalani PKP, sudah tentunya mereka agak was-was untuk keluar menderma. Jadi apa antara stok darah yang sangat-sangat diperlukan buat masa ini? Baik, kita pergi kepada basic lah ya. Dalam atas permukaan darah kita ni ada bahan-bahan. So bahan-bahan ini yang menentukan jenis-jenis kumpulan darah. So kita dapat lebih kurang 30 jenis kumpulan darah. Yang kita tahu O, A, B, dia banyak. Sebab tu kalau kita jadi yang ini yang kadang-kadang Jessica dengar kita A positif. Yang ada orang ni A negatif. Itu yang ditentukan oleh bahan-bahan ini. So jadi kalau dalam konteks penduduk kita di majoriti di Malaysia, di Sarawak ini, kumpulan O positif tu majoriti dalam 45%. Diikuti dengan A positif, B positif dan AB positif yang sedikitlah. Begitu juga dengan pesakit. O paling ramai dan diikuti seterusnya lah. So ini menunjukkan semua kumpulan darah ni memang kita amat perlukan. Amat perlukan. Tak dinafikan juga ada jenis kumpulan yang jarang ditemui, iaitu rare. Yang ini ada macam di Sarawak, belah-belah Bau dan Serian tu ada kumpulan jenis dinamakan RH17, RH17 ataupun D, capital D, D-dash, D-dash. Yang ini memang amat jarang ditemui. Macam dalam Malaysia ni hanya di Sarawak saja. So jadi kalau biasanya kita yang jarang ditemui ni, kita akan ada simpan database mereka, kita kumpulkan darah mereka ni, kita akan hantar ke pusat darah negara Kuala Lumpur, kita akan sejuk bekukan. Yang boleh disimpan selama 10 tahun. So yang ni bila ada pesakit yang memerlukan, kita akan cairkan, kita akan bagi pesakit tu. Kalau ada emergency ke, ada operation ke sebagainya. Ya, masih boleh digunakan kalau dibukukan untuk darah itu ya. Ya. Jadi maksudnya pokok pangkalnya memang semua jenis darah sangat diperlukan buat masa ini. Dan juga ada dua jenis pendermaan darah yang dijalankan di PDN. Satunya adalah pendermaan komponen penuh darah atau whole blood, iaitu setiap 3 bulan sekali. Satu lagi ialah jenis pendermaan darah apheresis. Ia adalah pendermaan komponen darah iaitu plasma atau platelet, ataupun kedua-duanya sekali di mana komponen yang tidak diperlukan dikembalikan ke dalam badan penderma semula. Boleh doktor kongsikan apa sebenarnya perbezaan kegunaan jenis derma darah ni? Baik, kita ada dua jenis pendermaan. Satu pendermaan utuh, yang satu lagi pendermaan apheresis, yang seperti saya cakap tadi. So jadi yang pendermaan utuh ni, whole blood ni, yang biasa kita lakukan. Kita pergi keluar tempat-tempat aktiviti di menara yang kita derma tu, itu whole blood. So secara asasnya, kalau kita letak dalam tube spesimen botol, kan, kita boleh separatekan between sel darah merah. Kalau kita nampak ke atas tu macam cecair kuning. Ada cecair kuning sejumlah. Dan yang kita tak boleh nampak mata kasar, iaitu ada macam platelet dinamakan. So jadi yang kita kutip secara whole blood tu, kita saring, kita proses di makmal, kita pisahkan. Sebab tu yang kita dengar satu beg darah menyelamatkan 3 nyawa. Kita pisahkan satu beg itu menjadi sel darah merah, red cell. Ini boleh bagi kepada pesakit anemia, pesakit pendarahan, pesakit thalassemia, pesakit kanser, anemia yang teruk. Ibu mengandung yang anemia. So jadi komponen kedua ada plasma.
plasma ni cecair kuning yang kita simpan dalam sejuk beku yang boleh tahan 2 tahun. Yang ini bagi pada pendarahan. Lepas tu yang satu lagi adalah platelet. Platelet ni yang paling singkat ni. Dia lebih kurang dalam 5 hari je. 5 hari. Boleh simpan daripada tarikh singkat. pendermaan. Yang ini kita bagi pada yang sebab dia adalah ejen pembeku darah. So kita bagi pada pesakit yang pendarahan. So yang ini satu beg mengamalkan 3 jama. Dia boleh bagi 3 orang pesakit. So manakala pendermaan aferesis adalah pendermaan menggunakan mesin khas. Penderma biasa, tapi kelayakan dia kena 55 kilo ke atas. Ada kriteria sendiri untuk dia gunakan. punya vein tu mesti besar sikit, visible, dan dia mesti memahami proses tu dan dia willing secara sukarela nak stay dekat prosedur tu, dekat tabung darah tu selama 1 jam setengah. Sebab dia lama. Dia ada mesin khas. Di situ mesin tu akan pisahkan sama ada komponen yang 2 tadi tu, plasma atau platelet, yang sel darah merah tu dipulangkan kembali kepada penderma. So jadi sebab tu kalau bila dah pulang kepada sel darah merah balik kepada kita tak ada masalah dengan kita punya darah yang merah tu. So jadi dia boleh, yang aferesis ni boleh menderma secara kerap dalam 2 minggu, sebulan. Berbanding dengan whole blood tadi adalah 3 hingga 4 bulan. 3 bulan lah, saya boleh katakan. Sebab kita secara kasarnya, dalam darah kita yang merah tu, ada sel darah merah. Dalam sel darah merah tu ada hemoglobin. Dalam hemoglobin tu ada zat besi. Ini saintifik sikit. Saintifik sikit dah. Jadi zat besi tu, badan kita nak proses tu, mengambil masa 3 bulan. 3 bulan. Sebab tu kadang-kadang masyarakat ingat, doktor, boleh ke 2 bulan tu kerap? Kenapa tak boleh sebulan? Ada masyarakatnya dia memang sangat prihatin nak derma sebulan. Tak. Kita tak galakkan, kita nak jaga tadi kesejahteraan, keselamatan pada darah. Sebab tu kita nak ada masa bazan kita bina balik zat besi. Kepada anda semua, jadi jangan was-was untuk menderma. Untuk kaedah kedua tadi saya memang tak boleh lah doktor, sebab saya kurang daripada 55 kg. Dan juga terima kasih doktor atas perkongsian itu tadi, sangat-sangat berguna dan maksudnya sangat-sangat berinformasi untuk rakyat-rakyat di luar sana, terutama sekali pada hari sedunia, iaitu Hari Menderma Darah Sedunia. Terima kasih banyak-banyak kerana sudi datang bersama kami di Sejahtera Asia. Dan kepada anda yang berada di rumah, hari ini kita akan seterusnya bersama dengan Wan Alif untuk mengupas topik-topik yang selanjutnya. Kepada anda, jangan ke mana-mana, stay tune di Sejahtera Asia. Saya Zahari Safian daripada bahagian produksi Pusat Darah Negara. Bahagian produksi bertanggungjawab untuk memproses dan menyediakan darah kepada komponen darah daripada darah utuh ataupun whole blood yang dikutip daripada Pusat Darah Negara serta perkhidmatan transfusi darah dari hospital kerajaan di Negeri Selangor, Negeri Sembilan serta Pahang Barat. Kami juga bertanggungjawab untuk pemprosesan plasma bagi tujuan vaksinasi plasma. Kaedah yang digunakan untuk penyediaan komponen darah adalah secara pengemparan dengan menggunakan peralatan yang dipanggil sebagai refrigerated centrifuge. Pengemparan pertama akan memisahkan sel darah merah dengan plasma. Semasa pengemparan tersebut, sel darah merah akan termendak ke bawah manakala plasma berada di lapisan atas. Sel darah putih serta platelet berada di antara lapisan tersebut. Seterusnya, plasma akan diekstrak ke satellite bag ataupun bag darah yang kedua dan meninggalkan sel darah merah di dalam bag asal yang selanjutnya akan ditambahkan dengan larutan nutrien. Komponen ini dikenali sebagai sel darah merah atau packed cell. Terdapat 3 komponen darah yang utama iaitu plasma, platelet dan juga sel darah merah. Setelah darah ini diproses, kesemua komponen darah tersebut akan dikuarantin di dalam tempat penyimpanan masing-masing sehingga keputusan ujian darah serta ujian saringan selesai. Sel darah merah akan disimpan pada suhu di antara 2 hingga 6 degree centigrade. Platelet pada suhu 20 hingga 24 degree centigrade di dalam tempat penyimpanan yang dipanggil platelet agitator. Plasma pula pada suhu negatif 25 degree centigrade. Hanya komponen darah yang memenuhi kualiti serta standard piawaian sahaja akan diberi kepada bahagian inventory dan stok vaksinasi. Ini bertujuan bagi memastikan komponen darah yang diberi kepada pesakit adalah darah yang selamat bagi tujuan transfusi serta vaksinasi.
Kembali dalam Sejahtera Asia bersama saya Wan Alif dan juga Jessica Chung. Tadi Jessica seorang, sekarang kami berdua untuk topik ataupun yang viral pada dalam minggu ni. Betul tak? Ya, betul. Wan Alif, kita nak kongsikan kebaikan yang hero kita lakukan kepada abang-abang polis yang sedang bertugas menjaga sekatan jalan raya. Tahu tak siapa hero kita ni, Wan Alif? Seperti yang mencuri perhatian netizen kita pada di dalam media sosial, tak silap saya, antara penghantar makanan bermotosikal ni. Betul. Ada orang hantar apa ni? Hantar makanan, food pack kepada anggota barisan hadapan dalam yang berada di operasi Sekatan Jalan Raya di Bandaraya Kuching. Betul tak, Jessica? Betul. Syabas atas usaha mulia Syarikat Perkhidmatan Penghantar Makanan yang turun beramai-ramai memberikan sumbangan kepada anggota yang bertugas menjaga sekatan jalan raya. Nampak tak nilai moralnya di situ, Wan Alif? Dapat pahala tak berbuat kebaikan? Siapa tahu anggota yang bertugas-tugas tu penat, berpanas, berhujan. Jadi dengan amal yang dilakukan, sedikit sebanyak menaikkan lagi semangat anggota yang bertugas itu tadi. So, lepas ni, Wan Alif pula kena derma. Selalu berderma. Kalau limpah-limpah sekat jalan tu, boleh bagi air kotak ke, air tin betul, ke, kita makanan yang bagi lain air kotak. Tapi sikap macam ni, Jessica, kena diteruskan, kena diamalkan. Walau bukan dalam pandemik sekalipun. Betul. Dan macam kita yang hidup berjiran ni, pandang-pandang jugalah di kiri kanan rumah kita. Mungkin ada yang tak berani nak meminta ataupun nak bagi tahu dia kekurangan. Maksud dia tidak ini. mencukupi makanan. Sebab sekarang semua berada di rumah dengan anak-anak, dengan suami, isteri, dan mungkin ia menjadi satu faktor utama bekalan makanan tidak mencukupi. Jadi bagi sesiapa yang berada dalam tempat kejiranan, ada jiran kiri kanan, pandang-pandang jugalah. Mana ada tahu makanan lebih, buat-buatlah sedekah, berbagi-bagi kebaikan. Berbagi-bagi kebaikan. Betul tak, Jess? Dapatlah pahala juga, Wan Alif. Betul. Okey, dan juga Wan Alif, seperti biasa kita tak tinggal topik kita mengenai COVID-19 sebab kita memang nak bagi kesedaran kepada semua. Walaupun PKP, kenapa masih meningkat ni, Wan Alif? Masih meningkat walaupun PKP ia adalah satu soalan yang cepuk emas sebab saya dengar daripada mereka-mereka di luar sana, sebab banyak yang belum lagi boleh duduk rumah. Boleh duduk rumah. Tak boleh renah, kata orang Sarawak. Asyik nak kayo ke sana ke sini, ke sana ke sini. Jangan dibuat lagu lagi nanti. Tapi kita nak bawakan untuk laporan harian COVID-19 setakat semalam 14 Jun 2021, iaitu hari Isnin, iaitu semalam sahaja mencatatkan kes positif 19 baharu, iaitu sebanyak 4,949, dan ini menjadikan jumlah kes keseluruhan sebanyak 662,457 kes, dan 60 angka bagi kes kematian direkodkan setakat semalam, sekaligus menjadikan jumlah kes kematian meningkat kepada 3,968 kes. Sejahtera Asia menzahirkan rasa duka cita dan salam takziah buat ahli keluarga mangsa. Bagi kes sembuh baru setakat semalam iaitu sebanyak 6,588, dan ini menjadikan jumlah keseluruhan mereka yang sembuh dari jangkitan COVID-19 iaitu 586,864, dan manakala bagi kes yang masih aktif sebanyak 71,625 dan 921 kes masih dirawat di unit rawatan rapi ICU, dan di antaranya 459 masih memerlukan alat bantuan pernafasan. Dan untuk di negeri Sarawak, kejap naik, kejap turun, tetapi Jess ada perkembangannya, Jess. Ya, memang nampak peningkatan. Okey, Sarawak mencatatkan 744 kes baru COVID-19 semalam, iaitu sejumlah 413 ataupun 55.51%. Daripada jumlah ini telah dikesan di 5 buah daerah, iaitu di daerah Kuching, Bintulu, Tatau, Sibu dan Kapit. Lalu ini menjadikan jumlah keseluruhan kes meningkat kepada 56,187 kes. Daerah-daerah yang merekodkan kes tertinggi seperti biasa, daerah Kuching. Kuching masih memegang ranking yang pertama, iaitu sebanyak 121. Bintulu sebanyak 103 dan Tatau 74 kes. Semalam juga terdapat 5 kes kematian melibatkan jangkitan COVID-19 dilaporkan, menjadikan jumlah kematian akibat jangkitan COVID telah meningkat seramai 356 orang di Sarawak. Terdapat 412 kes baru
yang telah pulih dan dibenarkan discharge dan menjadikan 46,003 orang ataupun 81.87% dari jumlah keseluruhan kes COVID-19 di Sarawak. Ini adalah sedikit perincian di Sarawak, Wan Alif ya. Dan juga Wan Alif, kita selepas ini ada slot pendidikan, betul? Ya, ada slot pendidikan, tetapi berbalik pada topik kita tadi, saya ada pantun yang lupa saya nak padah. Nak pantun apa ni? Pantun. Sejahtera Asia banyak dikongsikan, kejayaan demi kejayaan direka. Ayuh kita berbuat kebaikan, bantu mereka, peduli mereka. Wah, itu pantun untuk penghantar makanan tadi ya? Ya, penghantar makanan. Khas untuk mereka penghantar makanan. Ni spek tu kabur tu kenapa? Spek kabur sebab apa? Sebab takut lepas ni untuk slot pendidikan bersama Cikgu Azila. Jangan ke mana-mana, tetap bersama kami di Sejahtera Asia. Okey, kembali bersama saya dalam Sejahtera Asia. Jika tadi Jess dah bersama dengan doktor, hari ini saya bersama dengan cikgu ataupun lausa. Seperti biasa dalam segmen pendidikan Sejahtera Asia, kita bersama dengan Cikgu Azila. Good morning, teacher. Good morning. Ya, semangat Cikgu Azila kita hari ini. Ya, sebab hari ini hari kedua PDPR, betul tak? Ya. Selepas cuti berapa hari ya? Seminggu dua orang cuti ya? 2 minggu hari tu dia cuti. 2 minggu cuti. Tapi kerenah untuk PDPR hari pertama memang riuh rendah rumah dia banyak. Mak-mak dah jadi guru disiplin, dia dah jadi guru kaunseling. Semua. Mak-mak sekarang lebih garang daripada cikgu disiplin dah. Okey, Cikgu Azila. Apa sebenarnya yang akan dibawakan? Mungkin ada angin jenius lagi hari ini. Angin jenius lagi hari ini. Hari ini saya nak bawakan sesuatu tentang sifir 9. Minggu lepas kita dah belajar algebra. Mungkin dah pening sikit lah kan dengan A, B, C-nya kuasa 2, kuasa 4. Aduh. Okey. Dan yang minggu ini saya nak bawa balik kepada asas-asas nombor lah. Iaitu hari ini kita main balik dengan nombor 9. Tetapi yang hari ini adalah satu teknik yang saya tak pernah kongsi lagi. Tentang nombor 9. Kita tulis besar-besar. Nombor 9. Okey. Saya tengok selain daripada tu, sekarang ni kita sedang live kan dekat Facebook kan? Betul, kita live juga. Kepada yang sedang melihat kita, menonton kita di Facebook sekarang ini, boleh tolong share lah. Supaya ilmu ini dia boleh tersebar. Betul. Dia boleh dimanfaatkan. Ilmu yang baik seperti ini memang kita perlu sebarkan. Betul tak Cikgu Azila? Ya, betul. Dan saya tengok pun dekat Facebook sekarang ni ada yang pelajar-pelajar yang dah join dah. Saya tengok ada nama ni Felix, ada nama ni Haziq, semua dah join kita dah ni. Jom kita belajar sama-sama. Felix, Haziq, apa lagi ni? Afif, bawa kawan-kawan sekali tengok. Bawa kawan-kawan, betul. Okey, nombor 9. Ya, sebelum itu, saya pernah terangkan hari itu nombor-nombor ni ada gereknya. Ada gereknya. Tapi adik-adik tak boleh bergerek ya. Nombor je boleh bergerek. Nombor je boleh bergerek. Dia ada pasangan-pasangannya lah. Macam 9 ini pasangannya 1. 8 pula pasangannya 2. 7 pula pasangannya 3. Apa lagi? 6 pula pasangannya 4. 5 pula pasangannya 5. Dan seterusnya. Dan nombor-nombor ni kalau kita tengok pasangan-pasangannya lah. Pasangan ini kalau ditambahkan dia akan menjadi 10. 91 10. Betul. 82 10. 73 10. 64 10. 55 10. Okey, macam mana nak menggunakan konsep kawan-kawan-kawan ni? Bukan kawan lah, gerek. Rapat sikit. Gerek. Nyamak gerek juga. Kan jatuh cikgu ya kata tak biar kelah. Okey, kalau macam ni 7 darab dengan 9.
Okey, ini salah satu teknik yang kita boleh gunakanlah. Sekejap, terpadam dulu 9 yang besar ini. Okey. Okey. 7, kita ambil apakah nombor sebelum 7? 6. 6 ya. Dan kita mesti ingat juga gereknya tek. Kawan dia tadi 7 adalah 3 kan? 3. 3. Jadi senang, 7 darab 9, 63. Senang si. Oh lama. Dia buat catur-catur je benda tu boleh jadi jawapan. Tak perlu nak ambil hidung, tangan, jari, kaki semua. Betul tak? Si perlu. Oh hebat Cikgu Azila ni kan. Jadi yang macam ni kan, saya taklah nak suggest kepada student kalau dah tahu cara ni so tak perlu hafal sifir. Saya tak kata macam tu Yang ini untuk membantu saja. In Betul. case you belum berapa hafal sifir. Saya cuba lagi satu nombor iaitu 6. 6 darab dengan 9. Apakah nombor sebelum? First kita ambil nombor sebelum 6 dahulu iaitu 5. Apa kawan 6? Kawan dia 4. 4. Jawapannya 54. Tak perlu ambil masa yang banyak. Kalau saya rasa kalau menghadapi pepesaan dengan formula seperti ini, saya rasa memang 2 minit dah habis dah. Cikgu, saya dah habis. Oh, macam tu. Hebat. InsyaAllah. InsyaAllah. Sifir 9 je. So hari ini memang kita nak 9 je ataupun ada sifir lain lagi cikgu? Lepas kita rehat ni, dia bagi adik-adik kita tarik nafas dahulu, bagi dia hadam telan betul-betul yang ni dulu. Okey, lepas tu baru kita akan satu lagi iaitu sifir 8. Sifir 8. Okey adik-adik kita, jangan pergi sini-sini. Boleh minum dulu, boleh mbak makan mi dulu. Tapi kembali selepas tu tetap bersama Cikgu Azila dalam Sejahtera Asia. Tetap bersama kami di Sejahtera Asia dalam slot Pendidikan Sejahtera Asia bersama Cikgu Azila. Okey Cikgu, tadi nombor 9, sekarang nombor 8 adik-adik. Ingat adik-adik, nombor 8. Yang penting nombor ni ada gerek dia Cikgu. Ada gereknya. Ada gerek. Gerek tu couple lah. Couple-nya. So saya dah buat 8 besar-besar dekat sini ya. Tahu sekarang kita nak belajar tentang darab 8. Sebelum itu kita ingatkan lagi yang berada di rumah sekarang ni yang menonton kita menggunakan Facebook, share supaya menjadi asbab kepada tersebarnya ilmu pengetahuan ini. Teknik yang berguna ini. Benda percuma, benda baik macam ni jangan lengah-lengah. Sebarkanlah. Betul tak Cikgu? Dan yang bersama kita juga boleh interaktif dengan kita, jawab soalan mungkin sekali ataupun nak tanya soalan. Cikgu, nombor tok boleh si Cikgu? Cikgu, nombor tok boleh Cikgu? Boleh juga kita tolong tanya. Saja. Okey, yang saya tengok sekarang ni ada Damia, Ayunisa, Usma, Afroza. Wah, bestnya ramai. Ada dah melapor nama dah dalam live lapor ni. nama dah. Biarkan dia ada habuan kan Cikgu? Habuan. Habuan dia? Habuannya sebuah rumah. Sebuah rumah. Dan sebuah kereta. Wow, saya pun nak jadi anak murid lah. Okey Cikgu, nombor 8 pula Cikgu. Nombor 8 kalau nombor 8 ini masih juga kita mesti ingat konsepnya tadi, nombor ini berpasang-pasangan. Dia betul. bergerik sidak tu, tapi biar sekolah jangan bergerik Okey, ini 7 dengan 3, 6 dengan 4, 5 dengan 5. 7 sampai habis tak payahlah. Tak payahlah. Dah tahulah. Yang lain dia terbalik sahaja. Kalau 4 dengan 6 balik. Kalau 3 dengan 7 balik. Okey. Dia vice versa lah. Okey. Kalau darab 8. Contoh saya berikan 4 darab 8. Okey. Ingat gerek tadi 4 tadi pasangannya 6. Okey. 8 pasangannya 2. Okey, yang ni kena kira sikitlah. Dan pelajar mesti faham dan hafal, at least hafal sifir 2 sahaja untuk jawab yang ini. Okey, contoh yang pertama iaitu nombor kecil atas ni kita darabkan. Sebab tu saya kata mesti hafal sifir 2 sebab 8 ni dia garanti main dengan nombor 2 sahaja. 6, 2, 12. Okey, 1 kita letak atas dahulu. Selepas itu nombor besar 4 ini, okey, 4 ini tolak dengan 2. 4 tolak 2, dapatlah 2. Tetapi 4 darab 8 bukan 22. Betul. Kita ingat ada 1 dekat atas. Apabila ada 1 kat atas, 1 tambah 2, 3. Jadi 3.
Yang ni dia kena kira sikit lah. Kena kira sikit lah nombor 8 ni. Sikit je kira. Don't Sikit worry. je. Tapi masih juga sedang, masih juga mudah lah cikgu. Ya, masih mudah. Saya tengok pun masih dalam apa kata orang, ala sebelah mata pun boleh jawab kan. Adik-adik kita memang semuanya jenis-jenis macam Cikgu Azila sendiri. Masa jawab tu dia boleh buat macam ni lah. Boleh. Cuba. Memang confirm dapat lah. Ya, cuba dekat rumah, cuba buat macam ni and then cuba jawab. Boleh. Okey, kita cuba satu lagi nombor iaitu 7 darab dengan 8. Okey. 7 ini kawan dia tadi, gereknya tadi 3. Dan 8 ini kawannya adalah 2. Okey, kita cuba. 7 darab 8 adalah kita ambil nombor kecil di atas ini. 3 2 6. Okey, 3 2 itu 6. Dan 7 ini nombor besar ini tolak dengan 2. Apabila tolak dengan 2 dapatlah 5. Kan betul? Senang. 7 darab 8 kan 56. Dia cuma macam mana tadi? First adalah nombor kecil ini darab, letak di ujung. And then untuk dapatkan nombor di depan ini, yang besar ini tolak nombor kecil di atas. Jadilah 56. Ke ada tak percaya lagi ni? Kat Facebook kita tengok ada tak percaya tak? Ada ke yang tak percaya? Semua percaya. Semuanya senang, mudah sebenarnya. Saya dapat diberitahu mereka yang kat studio ni tak faham. Apa yang tak fahamnya? Kena ikut kelas Kena ikut kelas Cikgu Azila. Mana yang tak faham tu? Yang tua ni tak faham. Itu ni. Kalau macam saya depan-depan ni lagilah faham. Teruskan Cikgu Azila. Teruskan Saya ambil pula nombor 6. 6 darab 8. Mungkin nak kena warna-warni sikit kot. Okey, warna-warni Warna suka warna-warni. Nombor-nombor ini dia punya pasangan-pasangannya. 6 ini pasangannya 4. 8 ini pasangannya 2. Pertama sekali, kita kena darab nombor kecil. Ingat first step adalah darab nombor kecil ni. 4 darab 2, 8. Okey. Apa lagi kita harus buat seterusnya adalah nombor besar ini. Ini step kedua. Nombor besar tolak nombor kecil ini. 4. Kan dapat. 6 darab 8, 48. Ke ada lagi pelajar tua tak faham ni? Pelajar tua tak faham. Nampaknya benda ni senang. Okey cikgu, dalam nombor 9 kita dah buat, nombor 8. Kalau nombor belasan tu macam 11, 12, ada tak cikgu formula-formula ni boleh dipakai? Lupa saya nak bagi tahu tadi. Yang ini, that's why saya kata tadi untuk membantu adik-adik untuk cepat nak hafal sifir dan untuk membantu adik-adik yang belum hafal sifir lah. Sifir, kalau kita bercakap tentang sifir maksudnya single digit number. Nombor satu digit. Nombor 1 sampai nombor 9. Betul. So yang ini dia akan membantu untuk darab dengan nombor kecil lah. Nombor 1 digit sahaja. Nombor berbelas tak boleh? Nombor berbelas tak boleh. Sebab apa? Sebab yang ni memang satu-satunya untuk nak bagi peluang adik-adik kita yang masih lagi gagal untuk menghafal, asyik dapat nak mengingat darab yang macam ni. So, itu adalah formula. Betul tak cikgu? Betul. Angin genius hari ini memang genius. Betul-betul genius. So, Cikgu Azila, nombor 8. Kalau ada nombor selain nombor 8, mungkin nombor 5 boleh? Nombor 5, nombor 5 saya cadanglah saya nak kongsikan pada hari lain sebab dia konsep dia lain. Dia tak guna cara ni. Okey, kalau kita ada masa lagi kan? Berapa masa? 3 jam lagi Ada 3 jam lagi. Ada 3 jam lagi 3 jam lagi. Ada 3 jam lagi. Okey. Apa producer cakap? 4 jam. 4 jam. 4 jam boleh jalan. Tak apa. PDPR kali ni kita mampu realisasikan, betul tak, dari Pendidikan Sejahtera Asia. Kita buat ulang kaji sikit untuk kedua-dua sifir ini. Saya dah ambil nombor apa tadi? Kita ambil nombor 5 lah. 5 darab 8. Satu lagi adalah kita ambil 5 darab 9. Okey, tak nak 5 lah, nombor lain lah. Nombor lain lah cikgu. Saya ambil nombor apa? 5 tu? 7 dah tak tadi? Dah kan? 8 lah. 8 darab 9. Dan 5 darab 9. Okey, satunya adalah 8, satu adalah 9. Iaitu kedua-dua nombor yang kita dah ulang kaji pada hari ini tadi. Ya, betul. Kalau 5 darab 8, ingat darab 8 dia kena tulis dia punya kawan dekat atas. Kawan kepada 5 adalah 5. Kawan kepada 8 adalah 2. Okey. 8 2. Jadi perkara pertama yang perlu kita buat adalah darabkan nombor kecil ini. 5 darab 2 10. Letak satu di atas dahulu. And then, langkah yang kedua adalah nombor besar ini tolak nombor kecil. 5. 3. Ini 3. 3.
Tapi ingat, ada satu kecil di atas, satu ini tambah dengan 3 jadi 4. Maka 5 darab 8 adalah 40. Relax. Ada ni lagi. Ada nombor 8. Okey. Kalau 8 darab 9, ingat lagi tak tadi? Adik-adik di rumah ingat lagi tak ni? Ingat lagi tak? Cuba komen sikit. Ingat tak ni? Ingat tak? Cuba komen dalam kita punya live hari ini. Kan? Okey. Selepas itu, yang ini, 8 ini kita ambil. Apakah nombor sebelum 8? 7. Okey. Dan apakah kawan 8? 2. Sifar 9 ni tadi teramat sangat paling terlalu senang. Jadi 7 dan 2 tulis je. Jadilah begini. Mudah. 9 sangat mudah. Saya harap semua mereka yang di belakang studio tu boleh tengok benda ni. Memang sangat mudah. Sifar 9 sangat mudah. Dan Cikgu Azila, 8 sudah, 9 sudah. Dan kita nak rehat seketika. Ada rehat tapi kita tak rehat lagi. Kita tak rehat. Kita nak bagi Cikgu Azila rehat. Jadi sebelum rehat, saya ada pantun khas buat Cikgu Azila. Tapi sebelum tu saya nak promote sedikitlah untuk online kelas Cikgu Azila. Boleh daftar di Facebook rasmi Cikgu Azila. Ianya secara percuma. Daftar, ibu bapa ambil peluang ni untuk ajar anak-anak kita dalam sistem PDPI yang masih lagi berlangsung ini. Dan pantun yang ingin saya kongsikan buat Cikgu Azila iaitu Cikgu Azila tak pernah jemu, mendidik tanpa rasa jemu. Sejahtera Asia ceriakan harimu, di mana berada tetap bersamamu. Okey, daripada inspirasi kita cetuskan inovasi dan saya Wan Alif. Saya Cikgu Azila. Daripada inspirasi kami cetuskan inovasi. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye. Bye-bye.